Selamat pagi murid-murid. Hari ini dalam subjek sejarah kita akan mempelajari topik hari ini iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Objektif standard pembelajaran kita pada pagi ini iaitu 1.1.3 iaitu menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah. Ini dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Cikgu ulang balik. Membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Jadi maksudnya sejarah ni tadi sesuatu yang telah berlaku. Jadi menggunakan tiga kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan, kaedah penulisan. Tiga ini akan kita bahaskan nanti. Okey, yang pertama, kaedah arkeologi, iaitu mendapat proses maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Dilakukan dengan proses cari gali. Okey, cari gali itu dia akan mengorek sesuatu tanah ataupun mengorek gua untuk mencari fosil, mencari tembikar, barangan logam ataupun kulit-kulit siput untuk dikaji untuk melihat berapa tahunkah kulit siput itu, adakah zaman dinosaur, zaman ais batu dan macam-macam lagi. Ini merupakan kaedah arkeologi yang bertapak di Sungai Batu. Tengok tu banyak sangat orang kat sana untuk melakukan kaedah cari gali. Itu mereka mencari, gali dan cari. Macam itulah. Ini merupakan salah satu penemuan daripada kaedah cari gali iaitu Perak Man yang berada di Lenggong Perak ataupun manusia Perak. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air di mana pengkaji akan mengkaji tinggalan seperti kapal ataupun tinggalan-tinggalan yang telah tenggelam di dalam air untuk mengkaji artifak yang terdapat dalam air. Ingat tak artifak itu apa? Artifak itu ialah tinggalan ciptaan manusia seperti tembikar, shilling dan macam-macam lagi lah. Okey, seterusnya kaedah lisan. Iaitu proses mendapatkan maklumat melalui temu bual, iaitu bercakap. Macam sekarang ni kita bercakap, iaitu maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ini terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Contohnya, kamu nak tahu sejarah tentang sekolah. Jadi, orang sumber kamu siapa? Orang sumber kamu seharusnya orang yang telah lama berada di sekolah tersebut. Contoh dia, cikgu yang telah mengajar di sekolah tersebut selama 15 tahun. Okey, contoh je lah 15 tahun. Jadi, dia merupakan orang sumber kamu untuk kamu tahu sejarah sekolah itu. Jadi, melalui dia lah kamu mendapatkan sumber-sumber sejarah. Okey, faham? Okey, langkah-langkah dalam kaedah lisan. Pertama sekali, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Yang pertama ini kamu perlu cari dulu siapa orang sumber itu. Contoh yang cikgu cakap tadi iaitu macam kamu nak kenal sejarah sekolah, kamu perlu kenal siapa dulu orang itu dan perlu sediakan soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Iaitu kamu nak mengetahui sejarah tentang sekolah, mestilah kamu menanyakan soalan berdasarkan tajuk kajian tersebut iaitu pasal sekolah. Jangan kamu menanya soalan lain. Jadi susahlah untuk kamu mendapatkan sumber ataupun mendapatkan maklumat. Menemu bual dan merakam perbualan. Ini penting untuk kamu kaji balik dan selidik balik. Apa-apa yang tertinggal, kamu boleh rujuk pada rakaman tersebut. Menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Ini langkah yang ketiga. Seterusnya, kaedah bertulis. Proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan dakaran. Kebiasaannya diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Yang ini biasanya ada dinding pada gua zaman dahulu. Orang-orang dulu dia suka menyonteng ataupun membuat
kisah hidup mereka pada dinding gua. Mereka menggunakan darah daripada haiwan buruan mereka untuk mereka jadikan sebagai dakwat. Okey, dalam kaedah bertulis juga mempunyai langkah-langkah tersendiri. Yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Yang kedua, mengumpul sumber sejarah. Yang ketiga, mentafsirkan maklumat dalam sumber. Dan yang keempat, barulah membuat penulisan. Okey, sejarah tahun 4 ini, sejarah tahun 4 yang kita bincangkan hari ini, iaitu berkaitan dengan kaedah penyelidikan. Oleh itu, para penyelidik mempunyai mengikut kesesuaian untuk membuat penyelidikan mengikut keperluan mereka. Okey, cikgu harap kamu faham dengan maklumat yang cikgu beri, dan sekiranya ada soalan, kamu boleh tanya dengan cikgu melalui WhatsApp seperti biasa. Okey, sekian. Terima kasih.